Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid 3 Batuta, pada pagi ini untuk subjek sains kita akan bersambung topik asid dan alkali bahagian 2. Pada topik asid dan alkali bahagian 1 yang lepas, kita telah belajar bagaimana kita boleh menggunakan kertas lakmus untuk menunjukkan keadaan bahan-bahan di sekeliling kita, sama ada bahan-bahan tersebut bersifat asid, alkali ataupun neutral. Okey, baik, Ustazah nak tanya kat sini. Kertas lakmus ada berapa warna? Kita kena ingat kertas lakmus ada 2 warna, iaitu biru dan merah. Okey, baik. Apa yang terjadi pada kertas lakmus biru dan merah bila mana dikenakan pada bahan berasid? Apabila dicelup kepada bahan berasid. Okey, kena ingat untuk bahan berasid, hanya kertas lakmus biru yang berubah warna kepada merah. Manakala kertas lakmus merah tiada perubahan. Untuk bahan yang bersifat alkali pula, hanya kertas lakmus warna merah yang bertukar kepada warna biru. Manakala kertas lakmus biru tiada perubahan. Dan yang terakhir, untuk bahan-bahan yang bersifat neutral, tiada perubahan yang berlaku pada kertas lakmus biru ataupun merah. Dua-dua kertas lakmus tidak berlaku apa-apa perubahan. Itu untuk bahan yang bersifat neutral. Okay, baik, sekarang jom kita nak tengok lebih lanjut lagi apakah contoh-contoh bahan-bahan yang berasid yang ada di sekeliling kita. Baik. Kita tengok slide Ustazah yang kedua. Baik, contoh-contoh bahan-bahan yang berasid ialah pertama, jus oren. Okey, kedua, cuka. Ketiga, buah anggur. Dan keempat, sos tomato. Seperti yang Ustazah pernah bagi tahu sebelum ni, bahan-bahan berasid ini di samping menggunakan kertas lakmus untuk menunjukkan sifatnya, kita boleh membuat pemerhatian berdasarkan rasa. Rasanya yang masam dan juga permukaannya yang perik. Bila kita sentuh, kita rasa perik. Kerana bahan-bahan yang berasid ini sifatnya menghakis. Okey, seterusnya kita tengok pada bahan-bahan beralkali. Okey, contoh bahan-bahan beralkali seperti air kapur sirih, air soda bikarbonat, putih telur dan ubat gigi. Sebenarnya banyak lagi bahan-bahan di sekeliling kita ni yang bersifat alkali lah. Ini antara contoh yang sedikit Ustazah bagi. Okay, bahan-bahan alkali ni juga dari sudut rasanya kebanyakannya berasa pahit. Dan apabila disentuh permukaannya kita dapat rasa agak licin. Itu untuk bahan beralkali. Dan yang seterusnya, kita nak pergi kepada bahan-bahan yang bersifat neutral. Antara contoh bahan-bahan yang bersifat neutral ialah pertama, air minuman. Air mineral lah. Yang kedua, susu segar, air garam dan air gula. Okay, kamu kena ingat, bahan-bahan yang bersifat neutral ini tidak melakukan ataupun tidak menunjukkan tidak menunjukkan sebarang perubahan bila kita uji dengan kertas lakmus. Kertas lakmus biru pun tak ada perubahan, kertas lakmus merah pun tak ada perubahan. Kebiasaannya bahan-bahan yang bersifat neutral ini mempunyai rasa tawar, manis dan masin. Dan bahan-bahan neutral biasanya permukaannya adalah licin dan kesat. Okey, seterusnya. Kamu boleh rujuk buku teks kamu, muka surat 108. Ni antara eksperimen yang kita nak menguji bahan menggunakan kertas lakmus. Okey, dia ada bagi beberapa bahan seperti cuka, air minuman, jus oren, air kapur, air gula dan soda bikarbonat. Jadi langkah-langkahnya dia akan mengasingkan bahan-bahan tersebut dan menguji bahan-bahan tersebut menggunakan kertas lakmus merah dan biru. Seterusnya, rekod segala
perubahan yang berlaku pada kertas litmus tersebut. Okey, contoh kat sini Ustazah bagi. Untuk bahan yang berlabel cuka, untuk bahan iaitu cuka, okey, cuba kita tengok perubahan warna kertas litmus biru. Okey, baik, tadi Ustazah ada bagi tahu cuka adalah bahan yang berasid. Jadi kita imbas kembali yang kita telah belajar, bahan-bahan yang bersifat asid akan merubah kertas litmus biru sahaja kepada menjadi warna merah. Jadi kat sini kamu boleh tulis dekat buku teks kamu tu biru ke merah. Manakala merah pula tiada perubahan. Tulis di sini tiada perubahan. Dan seterusnya lah. Jadi ini sebagai panduan kamu untuk kamu menjawab soalan dalam buku aktiviti nanti. Okey. Okay, baik, seterusnya tengok, boleh tengok juga buku teks muka surat 110. Okey, pun sama, menguji bahan-bahan menggunakan kertas litmus. Ada pelbagai bahan kat sini, ada yang berasid, ada yang beralkali dan ada yang bersifat neutral. Jadi contohnya di sini susu segar, rasa apa? Ingat kembali Ustazah ada bagi tahu apakah susu segar bahan-bahan yang bersifat alkali, asid dan neutral. Dan susu segar ini seperti yang kita maklum termasuk dalam bahan yang bersifat neutral dan rasanya kita boleh tulis di sini sentuhan, kesat atau licin, dan tulis di sini apa perubahan yang berlaku pada kertas litmus biru dan merah. Okey. Seperti yang kita maklum, susu segar adalah bahan yang bersifat neutral, maka tiada perubahan yang berlaku pada kedua-dua kertas litmus dan ianya sifat bahannya ialah neutral. Okey, baik. Sampai di situ saja untuk asid dan alkali bahagian kedua. Selamat menjawab soalan di dalam buku aktiviti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.